Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره مقدار العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Pertama sekali mari kita rafa'kan kesyukuran. Alhamdulillah dapat kita duduk dalam majlis ilmu, dapat kita menyambung daripada bacaan kitab kita, kitab idaman penuntut, yang mana kita berhenti pada muka surat yang ke 50 50 kan? Saya punya Jawi lah 50, Rumi tak tahu. 24, ya. Rumi 24, Jawi 50. Bawah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumin fid darin amin ya rabbal alamin. Dan perkara mengetahui cara-cara sembahyang itu, mengetahui yang mana fardu dan yang mana sunat di dalam sembahyang. Sekiranya seorang awam beriktikad semua pekerjaan dan perbuatan dalam sembahyang itu fardu atau setengahnya sunat, dan dengan tidak dapat membezakan yang mana satu, tetapi tidak menentukan yang fardu itu sunat, niscaya sahlah sembahyangnya. Kita bincang pasal apa ni ya? Undur balik. Oh, kita duk bincang pasal syarat sah. Syarat wajib dah lepas, syarat sah semayang. Dan kita masuk berkaitan dengan menghadap kiblat. Kemudian sebelum tu lagi suci hadas kecil ada besar kan. Kemudian masuk kepada aurat. Aurat akhir sekali, dah habis aurat dah. Maksudnya habis dah, dah habis dah bincang berkaitan dengan syarat sah. Tinggal lagi satu yang terakhir, syarat sah semayang. Itu pun pendek aja tu pun. Itu pun pendek aja. Yang mana ujung tu, di hujung sikit je lagi sebenarnya. Pada bulan lepas dia agak dah lambat dah waktu tu. Sebab tu kita berhenti waktu tu. Ini adalah syarat sah sembahyang yang terakhir. Syarat sah sembahyang yang terakhir, iaitu dalam perkara mengetahui cara-cara sembahyang, mesti kena tahu cara sembahyang tu. Orang yang nak sembahyang tu mesti tahu cara sembahyang tu, pertama. Yang kedua, dia kena tahu yang mana fardu, yang mana sunat. Jika dia tak tahu yang mana satu fardu, yang mana satu sunat, dia ada sedikit tafsir kat sini. Mari kita tengok. Mari kita tengok satu persatu. Mengetahui kaifiat ataupun cara solat tu. Mengetahui kaifiat ataupun cara solat, yang mana dia dapat bezakan yang mana wajib, yang mana sunat. Jadi tak sah solat orang, secara umumnya tak sah solat orang yang tak tahu mana wajib, yang mana sunat ketika dia solat tu. Ketika dia semayang tu, dia tak tahu yang mana wajib, yang mana sunat. Bila dia tak tahu, secara umumnya tak sah semayang dia. Secara umumnya tidak sah semayang dia. Macam mana pun, jika dia seorang awam, orang yang tidak pandai hukum sembahyang tu, dalam kurungan tu kan, orang awam, orang yang tidak pandai hukum sembahyang, dia beriktikad semua pekerjaan dan perbuatan dalam sembahyang tu fardu, ataunya setengah sunat, dengan tidak dapat membezakan yang mana satu. Kalau dia tak tahu i'tidal tu sunat ke fardu, ataupun wajib ke sunat, dia tak tahu. Sujud wajib ke sunat pun tak tahu. Tapi jarang lah kot orang tak tahu. Duduk di antara dua sujud, fardu ke, maksudnya wajib ke sunat, ataupun bahasa lain rukun ke tidak, tak tahulah. Dia tak tahu dapat membezakan
sama ada itu dia wajib ataupun tak wajib ataupun sunat. Tapi dia kata apa? Semua wajib. Bila dia kata semua wajib, sah sembahyang dia. Subhana rabbiyal a'la wajib. Amin wajib. Auzubillah wajib. Doa antitah wajib. Semua dia wajib. Sebab dia tak tahu yang mana satu sunat, yang mana satu wajib. Jadi dia bantai semua wajib. Sah sembahyang dia. Apa nama ni? Salam yang kedua wajib. Salam yang kedua tak apalah, dah habis. Assalamualaikum wajib. Warahmatullah wajib juga. Apa lagi? Semua wajib dia bantai kan. Jadi semua sembahyang tu dia kata semua adalah wajib. Sah sembahyang dia bagi orang awam. Berbeza dengan, ataupun dia kata dalam sembahyang dia ni ada fardu dan ada sunat, tapi tak tahu yang mana satu, pun sah juga. Jangan tentukannya. Berbeza dengan dia kata semua dalam sembahyang dia semua sunat, tak sah terus sembahyang. Sujud sunat, semua sunat, kita pun fahamlah. Ataupun dia kata mana-mana satu rukun dia kata sunat, tak sah juga sembahyang. Jadi kena tahulah rukun yang 13 tu. Kena tahulah. Kalau tidak, tak sah sembahyang tu. Kalau kata i'tidal, tamakninah. Tamakninah. Sebab ada kan orang sembahyang tarawih 20 rakaat 7 minit. Mana tamakninah dia? Tu antaranya lah. Jadi maksudnya, jika dia tak tahu yang mana wajib, yang mana sunat dalam sembahyangnya, cara paling selamat dia kata semua wajib. Ataupun dia boleh kata ada yang wajib, ada yang sunat, tapi dia tak tentukan yang mana-mana. Jangan dia kata semua sunat, ataupun jangan dia main teka-teka, dia main agak-agak. Yang mana yang dia agak tu kebetulan yang dia agak tu adalah wajib, dia kata sunat. Tak sah sembahyang ni. Tu sikit aja lagi tu. Dan dalam perkara mengetahui cara sembahyang, kaifiat sembahyang dia kena tahu yang mana fardu dan yang mana sunat di dalam sembahyang. Sekiranya seorang awam yang tidak pandai hukum sembahyang beriktikad semua pekerjaan dan perbuatan dalam sembahyang itu fardu atau setengahnya sunat dengan tidak dapat membezakan yang mana satu, tetapi tidak menentukan yang fardu itu sunat, ni saya sah sembahyangnya. Saya ulang sekali. Jadi kalaulah dalam masalah apa nama ni solat fardu macam tu, solat sunat juga macam tu. Baru ni buat tak solat gerhana? Buat yang paling afdal lah kot, dua rukuk ke satu rukuk biasa? Dua. Tak, maksudnya dua rukuk satu rakaat lah tu maksudnya. Orang tak, memanglah dua rukuk, tapi dua rukuk maksudnya 4 lah keseluruhannya. Buat yang tu kan. Okey, sebab dia ada beberapa cara. Dia ada cara buat memang betul dua rukuk satu rakaat tu, dua rukuk dan dua qiyam, dua rukuk dan dua qiyam kita panggil. Yang mana bacaannya panjang dan sebagainya, daripada bermula pukul 11 sunat sembahyang sehingga pukul 3.30 tu baru habis. Itu paling afdal lah. Lepas baca surah, lepas Al-Baqarah habis, Ali Imran sambung satu sampai pukul 3.30. Itu paling afdal. Bawah sikit baca pendek sikit. Qiyam pertama Qaf, lepas tu qiyam kedua Qamar, lepas tu surah apa tu? Waqiah, lepas tu Wasyams, ataupun kurang sikit, kurang sikit. Akhir sekali yang paling rendah sekali tapi masih lagi sah solat gerhana adalah solat 2 rakaat macam biasa. Tak ada dua rukuk macam tu je, macam biasa. Okey. Cuma nak sembahyang tu tahu tak rukuk yang mana yang wajib? Ni kaifiat kena tahu. Walaupun dia solat sunat, jika tak tahu dan dia tentukan salah pula tu, katalah yang dia tentukan tu salah, sebab ada 2 rukuk, adakah dua-dua wajib? Sama macam tadi. Tapi kalau tak sah sembahyang, tak berdosa lah. Dengan maksud tak sah sembahyang tu solat sunat, tak ada masalah. Fardu ni ada masalah. Macam mana pun rugilah sembahyang. Rukuk yang pertama wajib ke rukuk yang kedua wajib? Yang wajib. Kalau dia kata dua-dua wajib, selesai. Macam tadi lah, sama. Kalau dia kata yang pertama wajib, maksudnya rukun, yang kedua sunat, selesai. Betul lah tu. Dia kata dua-dua sunat, tak sah. Dia kata yang pertama sunat, yang kedua wajib, tak sah juga. Tak sah. Kalau dia rasa dia faham macam tu, tak sah. Kerana rukuk yang pertama tu yang wajib. Rukuk yang kedua adalah sunat. Kerana tu kalau masbuk dapat rukuk yang kedua, tak dapat rakaat. Tak dapat. Walaupun dia kena berdiri lepas rukuk, dapat rukuk yang kedua. Ataupun dia dapat rukuk yang kedua lah. Dia dapat rukuk yang kedua, dia tak dapat rakaat. Dia dapat qiyam yang kedua juga, dia tak dapat rakaat. Maksudnya dia kena tambah satu nanti.
Dia kena tambah satu. Jadi kena tahu kaifiat caranya. Macam tu juga solat jenazah, dia kena tahu. Ada 4 takbir. 4 takbir. Dia kena tahu yang mana wajib, yang mana sunat. 4-4 tu. 4-4 wajib dia kata. Selesailah. Dia kena tahu cara kaifiat. Yang pertama, Fatihah baca kat situ. Dia kena tahu. Fatihah tu sunat ke wajib. Yang kedua, dia kena tahu selawat sampai tahap mana, yang mana sunat, yang mana wajib. Kalau dia bantai semua wajib, kan sebut macam tadi, selesai masalah. Dia kata semua wajib, selesai bagi orang awam lah. Jangan kata yang sunat, yang wajib tu sunat, cukup. Atau jangan kata semua sunat, maka tak sah sembahyang dia. Itu yang terakhir lah. Kita nak sambung lah bulan lepas tu sikit, tapi rasa macam dah lewat sangat pukul 9 kan. Habis kita berkaitan dengan syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang, saya ulang balik apa yang kita dah selesai. Yang pertama, 6 perkara dia kata kat sini. Suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Lepas tu suci daripada najis yang tiada dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat. Selesai dah. Masuk waktu, selesai. Lepas tu menghadap kiblat, iaitu Kaabah ataupun Baitullah di Mekah. Yang kelima, menutup aurat, selesai juga. Mengetahui rukun-rukun sembahyang dan cara-caranya, kaifiatnya, yang 34 tu, nombor 34 tu kan. Selesai. Semua selesai. Masuklah kita hari ini berkaitan dengan rukun sembahyang. Rukun sembahyang yang ke-36 tu. Rukun maknanya juzuk atau tiang bagi suatu lembaga. Dan rukun sembahyang maknanya juzuk-juzuk yang tersusun daripada hakikat sembahyang tu. Bila kita tengok, kita faham makna rukun tu dulu. Sebenarnya sembahyang ni dia bukan rukun aja. Dia gabungan beberapa perkara. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bi syara'ita makhsusah. Aqwalun wa af'alun, perkataan campur perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam, dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu adalah sembahyang. Dan salah satu daripada makna sembahyang itu adalah kena faham rukun-rukun. Yang mana rukun tu kalau kita tengok takrif rukun, rukun dengan syarat ni sama sebenarnya kan. Yang mana kita tengok sebelum ni syarat. Apa syarat antaranya? Apa? Syarat wuduk. Dengan maksud nak sembahyang kena ada wuduk. Tak ada wuduk tak sah sembahyang. Selesai. Nak sembahyang kena ada wuduk. Tak ada wuduk tak sah sembahyang. Itu syarat dia panggil. Ada satu lagi istilah dia panggil rukun. Kita ambil contoh sujud. Sujud adalah rukun sembahyang. Tak sujud tak sah sembahyang. Apa beza dengan syarat tadi? Syarat lain apa? Syarat lain apa lagi? Ada syarat yang lain. Suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Ada najis kat badan dia. Jadi suci daripada najis adalah syarat sah. Kalau ada najis dekat badan, tak sah sembahyang. Tak ada najis baru sah. Ada najis tak sah. Jadi suci daripada najis adalah syarat sah sembahyang. Apa beza dengan i'tidal? Tak i'tidal ketika sembahyang, tak sah juga sembahyang. Macam sama je. Kenapa dibezakan syarat dan rukun? Ulama fiqh dia ada bezakan sikit. Walaupun maksudnya sama, tak buat tak sah. Sama je maksud. Wuduk dengan tahiyat akhir sama je. Tak tahiyat akhir tak sah sembahyang. Wuduk mandi wajib sama juga, berhadas besar. Jika dia berhadas besar tak sah sembahyang. Dia kena suci daripada hadas besar baru sah sembahyang. Jadi kenapa sepatutnya letaklah semua tu syarat? Sebab memang untuk sah sembahyang kena syarat. Syarat dia apa? Kena i'tidal, kena Fatihah, kena semua. Kenapa dibezakan syarat dan rukun? Ada beza sedikit. Rukun adalah disebut kat sini makna juzuk atau tiang bagi suatu lembaga, dan rukun sembahyang makna juzuk yang tersusun daripada hakikat sembahyang. Bahasa mudah dia macam ni. Rukun tu adalah sembahyang. Syarat dia bukan sembahyang. Dia di luar sembahyang. Jadi kalau sujud tu sembahyang. Wuduk bukan sembahyang. Sebab wuduk tu namanya syarat. Dia bukan nama rukun. Mandi wajib tu bukan sembahyang. Tapi nak sembahyang kena mandi wajib jika berhadas lah. Jadi maksudnya beza rukun dengan syarat adalah
Syarat duduk kat luar, rukun duduk kat dalam. Tu je beza dia. Syarat duduk kat luar, rukun duduk kat dalam. Dua-dua mempunyai maksud yang sama, iaitu tak ada dia, tak sah. Tak ada dia, tak sah sembahyang. Jadi kalau menghadap kiblat ulama khilaf. Ada kata ianya sembahyang, ada kata ianya syarat. Muktamadnya dia syarat, dia bukan rukun. Sebab ketika takbiratul ihram kena menghadap kiblat dah. Jadi maksudnya kiblat tu duduk di luar. Macam tu juga menutup aurat. Ulama khilaf juga, sama ada dia duduk dalam sembahyang atau luar sembahyang. Sebenarnya dia duduk di luar sembahyang, dia syarat sah. Dia bukan rukun. Rukun yang kita tahu tu lah. Jadi perbezaan syarat dan rukun tu lah. Syarat duduk di luar sembahyang tu, dia bukan sembahyang. Wuduk tu sembahyang ke? Bukan kan? Tapi tak ada wuduk, tak sah sembahyang. Sujud tu sembahyang ke? Memanglah sujud tu sembahyang. Kalau tak sujud, tak sah sembahyang. Cuma dia duduk di dalam perbuatan sembahyang tu, dia maksud juzuk-juzuk yang tersusun daripada hakikat sembahyang. Ada satu lagi istilah dia panggil fardu. Fardu ni dia adik-beradik dengan rukun. Adik-beradik tiri. Adik-beradik dengan rukun. Iaitu tak buat fardu, tak sah. Tak buat perkara yang fardu tu tak sah. Dalam bab haji dia ada beza sikit selain daripada bab haji. Jadi fardu ni tak buat dia tak sah. Sama juga. Bezanya dia dan rukun sedikit je bezanya. Rukun dia tak boleh dicerai-ceraikan. Fardu dia boleh cerai-cerai. Kita ambil contoh wuduk. Wuduk adalah ibadah. Nak ambil wuduk, basuh muka, tangan, kepala, kaki. Basuh muka, tangan, kepala, kaki tu adalah perbuatan wuduk tu. Dia bukan duduk di luar, dia duduk di dalam. Sepatutnya bila dia duduk di dalam, panggil rukun lah kan. Tapi biasanya ulama tak panggil rukun. Dalam kitab-kitab biasa dia panggil fardu wuduk. Kenapa panggil fardu wuduk? Sebab dia boleh diceraikan. Contoh ni, beza sama je. Ambil wuduk. Wuduk ada 4. Muka, kalau tolak yang niat dan tertib tu kita tolak. Kita ambil rukun perbuatan tu. Basuh muka, tangan, kepala, kaki. Jika dia tak basuh tangan, terus sapuh kepala dan kaki, tak sah wuduk. Maknanya basuh tangan tu duduk di dalam. Sepatutnya panggil rukun. Tapi ulama tak panggil rukun, dia panggil fardu. Apa bezanya? Beza dia macam ni. Rukun apabila kita buat, kerana dia tu ibadah kita buat, kita tak boleh tinggal kejap, lepas tu kita datang balik. Kita tak boleh mencerai. Wajib mualat, wajib berturut-turut. Kita rukuk, i'tidal. Rasa haus lah, pergi dapur, minum air. Boleh tak sambung sujud? Tak boleh. Kerana tu diistilahkan sebagai rukun sembahyang. Dia tak panggil fardu sembahyang walaupun maksudnya sama. Fardu tu mesti buat. Kalau wuduk boleh. Tengah basuh tangan, haus lah, boleh tak pergi makan dulu? Boleh. Nanti sambung je tangan seterusnya. Kerana tu dia panggil fardu wuduk, tak panggil rukun wuduk, walaupun maksudnya sama. Bila sebut fardu, kita dapat faham dia boleh cerai. Jika kita sebut fardu sembahyang, sujud adalah fardu sembahyang, sebenarnya salah dari segi istilah. Iaitu maksudnya tengah-tengah sujud boleh pergi tempat lain, sambung balik sujud lepas tu. Tak boleh kan? Kerana itu istilahnya rukun. Jadi bila sebut fardu, dia boleh cerai. Rukun tak boleh cerai. Dia kena terus buat, terus lepas satu lepas satu. Sebab tu diistilahkan juzuk-juzuk yang tersusun kat situ. Tak boleh berhenti. Dia wajib mualat. Sedangkan wuduk tak wajib mualat, sunat je mualat. Sunat je berturut-turut. Lepas basuh tangan kanan, sunat basuh tangan kiri. Sunat segera basuh tangan kiri. Tak nak basuh lagi pun tak apa. Tak nak basuh lagi. Dia nak buat apa? Nak jawab telefon dulu, nak pergi bawa kereta, pergi kerja, tak ada masalah. Sampai kat tempat kerja, sambung je tangan kiri. Tak ada masalah. Hukum makruh lah, tapi tak ada masalah. Sebab apa? Dia bukan rukun wuduk, dia fardu wuduk. Bila fardu wuduk boleh dicerai-ceraikan. Adalah rukun sembahyang itu 13 perkara. Dengan dijadikan tuma'ninah pada 4 tempat sebagai sifat bagi rukun-rukun itu. Okey. Ada setengah kitab dia senaraikan bilangan rukun solat ni ada 13 macam dalam kitab kita. Ada kitab dia listkan 17 rukun sembahyang. Ada 14 pun ada. 18 pun ada. Kenapa dia berbeza? Mari kita tengok satu-satu. Rukun solat ada 13. Dan 13 ini kalau disebut kat sini dengan dijadikan tuma'ninah tu pada 4 tempat sebagai sifat bagi rukun itu. Dia keluarkan, dia tak listkan tuma'ninah tu. Dengan maksud ada rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud.
Empat. Empat. Berdiri, takkan nak kata tamakninah, nak baca Fatihah, awak berdiri. Jadi hilanglah rukun tamakninah kat situ. Memang qiyam kena ada tamakninah, tapi bukan tamakninah je, dia kena baca Fatihah ketika qiyam. Mana ada orang baca Fatihah kadarnya kurang daripada tamakninah? Ada. Kadar tamakninah pun tak ada. 1 saat, 2 saat ada orang baca Fatihah. Mana ada? Jadi kerana itu qiyam dia tak letak tamakninah. Yang ada rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Ini je. Jadi, jika kita letakkan 13 rukun tadi, kalau kita kira secara ringkas lah, nanti kita akan masuk satu-satu. Daripada awal, cuba kira, ingat lagi tak? Niat. Okey, niat. Kemudian berdiri. Mana-mana satu. Niat berdiri. Ataupun takbiratul ihram, 3. Semua ni, ulama bertukar-tukar tempat. Berdiri dulu ke takbiratul ihram dulu? Ke niat dulu? Mana satu? Mana satu? Berdiri dulu. Kebanyakannya kan niat dulu. Kalau ulama letak, kebanyakannya niat dulu. Dia letak dulu. Yang 1, 2, 3 tu lah. Sebenarnya 3 in 1. Dia 3 dalam 1. Takbiratul ihram, wajib berdiri. Berdiri, berdiri, takbiratul ihram, niat. Niat wajib berdiri. Semua tu 3 dalam 1. Tak kisahlah letak mana satu. Dalam kitab kita niat dulu. Okey, 3 dah. Kemudian Fatihah. Kan? Kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk di atas sujud. Ada lagi tu. Sujud balik. Apa lagi? Tahiyat. Baru 10. Selawat. Baru 11. Apa tinggal? Salam. Tertib. 13. Okey. Yang tadi ketika rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sepatutnya bila nak kira 13 dia kena kata macam mana? Rukuk beserta tamakninah. Macam tu. I'tidal beserta tamakninah. Itu dia sebut kat sini. Dengan dijadikan tamakninah pada 4 tempat sebagai sifat rukun-rukun itu. 4 tempat tak bagi tahu pula kat mana. 4 tu 4 tu lah. Rukuk beserta tamakninah, i'tidal beserta tamakninah, sujud beserta tamakninah, duduk di antara sujud beserta tamakninah. Jadi keseluruhannya 13. Tapi kalau kita keluarkan tamakninah tu duduk luar, ada kitab macam tu. Kitab Kifayatul Muhtadi dia buat keluar. Jadi apa? 17 lah. Sebab 4 tadi dia duduk kat luar. Dia letak di luar 4 tadi. Jadi maksudnya rukuk 1. Rukuk, lepas tu tamakninah ketika rukuk. Dah jadi 2. I'tidal, tamakninah ketika i'tidal. Sujud, tamakninah ketika sujud. Dia keluarkan. Kerana tu jadi 17. Jadi memang samalah sebenarnya. Kalau kira 14 tu macam mana? Kira 14. Dia kira 14 pun ada. 14 rukun sembahyang macam ni. Dia kira semua sekali 13. Yang ke-14 adalah tamakninah pada rukuk, i'tidal, sujud dan sujud. Dia ambil ke situ. Sebenarnya sama aja. Yang beza sikit dalam kitab Fathul Qarib. Dan dengan kita Iqna' pun ada sebut, dia ada kata sebut 18 perkara. Itu beza sikit lah. 18 perkara, 18 rukun sembahyang. Yang ni pelik sikit, iaitu 17 macam biasa yang sebut tadi, yang dia keluarkan tamakninah tu duduk kat luar, yang kita pun faham dah 17. Yang ke-18 dalam kitab Iqna' dan Fathul Qarib, dia tulis kat sini, adalah niat keluar sembahyang. Ketika nak takbiratul ihram, niat masuk sembahyang. Macam tu juga ketika Assalamualaikum tu, niat keluar sembahyang. Pendapat ini adalah dhaif dalam mazhab Syafi'i. Dan sebahagian tok-tok guru dia tak bagi buat. Jangan amalkan yang ke-18. Kerana apa? Kerana bimbang, takut dia niat keluar sembahyang awal sebelum Assalamualaikum. Jadi batal sembahyang. Jadi oleh kerana dia pun pendapat dhaif, tak payah amal lah maksudnya. Dia memang boleh, kalau boleh buat sunat buat, kerana dia pendapat dhaif, sunat buat, iaitu Assalamualaikum, pop niat aku keluar sembahyang warahmatullah. Jangan aku keluar sembahyang, habis batal sembahyang. Kerana nak membatalkan sembahyang dia tak susah. Untuk membatalkan sembahyang ni tak payah susah. Kalau bergerak lebih pada 3 gerakan memang batal. Cuma nak membatalkan sembahyang ni tak susah. Kata dia nak batalkan sembahyang tu batal, walaupun dia tak buat apa-apa lagi.
Biasa contoh bagi, kalau kata waktu tu dia sedar baju kat luar, macam nak hujan ni, tiba-tiba dia semayang lah dulu, kata kalau tengah semayang tu, kalau bunyi guruh, kalau hujan ni aku berhenti semayang, ambil kain, batal terus, tak payah tunggu. Last kali tak hujan sampai ke sudah, tetap batal. Masa dia niat macam tu dah batal. Dia panggil taklik, tak boleh macam tu. Jadi membatalkan semayang ni senang aja. Niat nak batalkan semayang, terus batal. Oleh kerana tu, niat nak keluar daripada semayang, terus batal. Jadi dia pula nak beramal rukun yang ke-18 tu, niat keluar sembahyang, dia pula jarang-jarang buat. Masa tu assalamualaikum, dah niat keluar sembahyang, dia nak keluar sembahyang kena mim dulu assalamualaikum. Jadi tak boleh lah macam tu. Tak digalakkan lah. Tak digalakkan. Macam mana pun bilangan 13 ke, 17 ke, 18 ke, itu semuanya untuk budak-budak baru belajar. Bilangan tu budak-budak baru belajar je. Sifat 20, kira wujud kidam baqa, itu budak-budak baru belajar. Rukun Islam, rukun iman, bilang-bilang je, itu budak-budak baru belajar. Macam tu juga membilang-bilangkan rukun sembahyang ada 13, 17, 18, budak-budak baru belajar. Kita ni sepatutnya bukan belajar macam tu. Kita akan belajar yang upgrade lagi. Yang kita yang dah bertahun-tahun solat ni, kita mesti upgrade lagi, iaitu kita belajar rukun dalam rukun. Bahasa lain, syarat sah rukun. Maksud contohnya, kita dah tahu 13, qiyam adalah rukun sembahyang. Semua dah tahu, berapa puluh tahun dah sembahyang, qiyam, berdiri itu adalah rukun sembahyang. Okey, berdiri adalah rukun. Apakah rukun berdiri? Tu kita belajar. Itu baru advance. Kalau setakat nak bilang 13 tu, bagi kat budak-budak kafar dah ajar 5. Takkan nak belajar nak kira benda tu lagi. Fatihah adalah rukun sembahyang, betul? Rukun qauli, rukun perkataan Fatihah. Apakah rukun Fatihah? Fatihah adalah rukun sembahyang, termasuk dalam 13. Apakah rukun sembahyang? Apakah rukun Fatihah? Yang pertama, rukun Fatihah. Erti takbiratul ihram, Allahu akbar, adalah rukun sembahyang. Apakah rukun takbiratul ihram? Tahiyat adalah rukun sembahyang, tahiyat akhir. Apakah rukun tahiyat? Boleh tak baca daripada belakang? Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Boleh tak? Tunggang langgang kan? Bukan nak suruh buat. Tahu rukun, boleh jawab. Macam rukuk. Apakah rukun rukuk? Rukuk adalah rukun sembahyang. Rukun rukuk. Rukun rukuk. Apa rukun rukuk? Pertama macam mana? Ni nama rukuk. Rukuk ni tak? Rukuk. Ni terlebih. Jadi kalau tahu rukun dia, buat senang je kan. Ni rukun dia. Masih lagi menyempurnakan rukun. Qiyam, berdiri. Rukun qiyam. Ni qiyam tak? Ni. Maksudnya sah tak sembahyang? Ni ke belakang. Patah ni. Kalau dia gimnastik punya orang, sampai ke belakang, sah. Bukan suruh buat, nak tahu rukun je. Bila tahu rukun, kita buatlah yang terbaik. Ni. Kalau dia macam ni, sah. Dia berdiri, qiyam dia macam ni. Ni rukuk ke qiyam? Itu yang kita tengok ngaji. Itu barulah advance punya. Setakat nak bilang 13, tak payah. Rukun terbahagi kepada 3. Rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li. Iaitu rukun bercakap, rukun percakapan lah kita panggil. Rukun yang keluar bunyi, yang ada getaran, rukun fi'li, yang ada gerakan, dan rukun qalbi, dalam hati. Dan termasuk juga rukun qalbi, ada 2 je rukun qalbi kan, 2 je. Niat dengan tertib, 2 je rukun qalbi dia panggil. Yang 13 tu. Rukun qauli ada 5. Rukun fi'li ada 6. Rukun fi'li tu yang berdiri. Ni fi'li, ni fi'li, ni fi'li, ni fi'li, ni fi'li. Tu fi'li lah tu. Qauli, yang cakap tu Allahu akbar, Fatihah, tahiyat, selawat. Tahiyat tu tahiyat akhir lah kan. Betul, salam. Itu dia panggil rukun perkataan, yang mana setiap rukun tu dia ada rukun. Setiap rukun tu ada rukun. Kita akan bahas satu-satu. Panjang juga dalam bab solat ni. Yang pertama, niat. Ini kita dah bahas tak dalam masalah sebelum ni? Bab niat dah kan?
Dah sikit lah kita dah masuk. Jadi secara ringkas lah, sebab niat nak cerita banyak kali dah niat ni. Niat, pertama niat, iaitu ingat dalam hati mengerjakan sembahyang. Susah, ingat tu apa? Ingat macam ni, ada kesedaran nak buat sesuatu tu, itulah niat. Kesedaran dia panggil. Jadi dia ada kesedaran nak buat apa ni, duduk dekat saf ni, nak sembahyang lah, itulah dia ada kesedaran. Dan kesedaran dia sentiasa ada aja, itu namanya ada kesedaran. Jadi untuk kita tengok satu-satu niat ni, yang mana ijma' ulama' niat adalah wajib pada setiap ibadah. Memang dalam sembahyang semua empat mazhab mengatakan niat tu wajib. Mesti, rukun lah maksudnya, wajib. Perbezaannya adalah bila nak niat. Tu yang jadi khilaf. Yang jadi khilaf tu bila. Ketika duduk kat saf, ketika takbir, ketika ketika apa. Ketika di rumah. Sebab niat ni, kita dah jadi Melayu kan niat kan. Jadi apabila perkataan tu dah jadi Melayu, kita kena hati-hati sikit. Perkataan Arab asal dah jadi Melayu, kita kena hati-hati. Sebab niat tu asal bahasa Arab. Niat Melayu apa? Niat Melayu, Melayunya niat. Aku niat kan, tahun depan nak korban lah, dia panggil niat juga. Dia tak cakap azam. Orang tak cakap azam. Aku berazam nak mana. Aku niat. Kalau Along lulus PSA, mak niat nak, ayah niat nak, niat juga panggil. Tak pergi masjid je, memang niat nak pergi masjid. Tapi motor rosak, niat juga. Niat Melayu dia panggil. Jadi hukum syarak dia ada niat juga, iaitu ketika nak sembahyang dia ada niat. Niat tu yang mana satu? Jadi ada masalah sebab dah jadi bahasa Melayu tu, jadi masalah. Jadi masalah bila dah kita ambil bahasa Arab jadi bahasa Melayu, makna tu kita guna makna kita, makna Melayu sendiri, bukan makna asal. Jadi masalah lah untuk kita faham dalam masalah tu. Jadi niat ni niat ni pada mazhab Syafi'i, niat ni dia mesti dipanggil muqaranah, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Maksudnya ketika awal ibadah tu, masa tu kena ada niat. Itu mazhab Syafi'i. Sebab tu saya sebut tadi, semua mazhab, semua ulama mengatakan niat tu wajib. Bezanya bila nak niat. Mazhab Syafi'i dia ambil innamal a'malu binniyat. Ba tu. Sesungguhnya setiap amal dengan niat. Ba tu jadi khilaf. Pada mazhab Syafi'i, innama sihhatul a'malu binniyat. Sesungguhnya sah amal tu mesti berserta dengan niat. Mesti berserta dengan niat. Qawaid imam-imam yang lain, innama kamil a'malu binniyat. Sesungguhnya tidak sempurna amalan tu tanpa niat. Innama taqbulul a'malu binniyat. Sama juga. Sesungguhnya tak sempurna ibadah tu tanpa niat. Beza mazhab Syafi'i, bezanya dia mesti berserta. Menyebabkan mazhab yang lain, contoh kita ambil mazhab Hanafi. Dia datang masuk masjid, dia basuh kaki. Sebab kotor sikit kaki, dah basuh kaki nak datang. Dia datang buat apa? Nak solat kan? Niat dah dia kat situ. Sebab tu dia orang masuk, Allahu Akbar. Sebab bagi dia, itu niat. Mazhab Syafi'i itu bawa azam. Itu bukan niat. Itu bawa azam. Dia ada banyak peringkat, kita akan bahas satu sekejap lagi. Jadi, mazhab yang lain pula, mazhab Maliki, niat dia, maksudnya niat sembahyang tu, dia boleh sebelum dan ataupun selepas. Dia boleh, bukan mesti ketika takbiratul ihram, tak. Sebelum tu je niat dah masuk dah, Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar tak ada apa-apa pun, kosong aja. Tak ada masalah bagi mereka. Kadang-kadang Allahu Akbar tak ada apa-apa, lepas tu baru lalu niat, pun tak apa pada mazhab mereka. Mazhab Syafi'i tak boleh, kerana muqtarinan tadi, berserta. Jadi itu yang susah sikit tu. Itulah kalau kita tengok mazhab Syafi'i mesti lama sikit. Lama sikit takbir, Allah, lama sikit. Mazhab lain tak ada. Tak ada mazhab lain. Mazhab lain tak ada. Dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ikut apa gerakan tangan tu. Tangan Allahu Akbar. Pendek tu lah. Kalau sujud, Allahu Akbar. Lamalah sikit sebab nak pergi ke sujud tu lama. Jadi tangan daripada atas turun ke bawah kan pendek aja. Macam tu je. Jadi Allahu Akbar.
Tapi kenapa kita lama? Kerana kita bermazhab Syafi'i, kawaid mazhab Syafi'i, dia mesti berserta. Nak berserta tu yang agak susah sikit lah. Allah, lama. Kita bahas sekejap lagi lah. Tidak wajib disebut dengan lidah. Sebut awal-awal lagi. Tidak wajib disebut dengan lidah. Malahan sunat saja. Supaya lidah itu boleh menolong hati. Maksudnya apa? Sunat. Lafaz ni sebut dengan lidah tu sunat. Tak wajib tapi sunat. Dia bukan bid'ah ke? Bukan. Dia sunat. Kerana sebut dengan lidah tu boleh menolong hati. Boleh menolong hati. Tidak dibahas oleh imam-imam mazhab yang 4 berkaitan dengan lafaz niat. Tak dibahas. Kalau kata Imam Syafi'i tak cakap, betul. Memang tak dibahas. Tapi ulama-ulama bermazhab Syafi'i, bermazhab Maliki, dia ada bahas. Berkaitan dengan melafazkan niat. Setelah beberapa ratus tahun, mungkin 200 tahun, 300 tahun lepas pada tu, dibincangkan. Akhir sekali, sebahagian besar ulama, malah jumhur mazhab, dia mengharuskan setengahnya sunat untuk lafaz kerana ambil kias daripada Nabi pernah melafazkan. Nabi pernah lafaz. Cuma Nabi tak lafaz usalli. Nabi lafaz nawaitul hajja wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Nabi niat haji dan umrah waktu tu. Nabi lafaz dekat mulut, sahabat dengar. Jadi oleh kerana Nabi pernah melafazkan, ulama kata kita boleh kiaskan sembahyang juga boleh, walaupun kewajipan sembahyang datang dulu baru haji. Haji lambat. Kewajipan sembahyang datang ketika Isra' dan Mi'raj. Walaupun macam tu, kita kiaskan juga. Boleh untuk lafaz bagi menolong hati. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali sunat. Mazhab Maliki sunat juga bagi orang yang susah nak masuk niat. Tapi orang yang senang nak masuk niat, hukumnya khilaful aula. Mazhab Hanafi, bid'ah yang baik untuk menolak was-was. Semua empat-empat mazhab terima melafazkan sebelum tu. Cuma yang bezanya, kenapa lafaz? Sebab susah nak masuk niat. Bagus. Sunat. Kenapa lafaz? Kalau tak lafaz pun masuk juga. Lafaz juga. Yang itu baru ada berbeza. Setengah ulama mengatakan khilaful aula. Hampir kepada makruh. Tak makruh lagi tapi hampir kepada makruh. Sebab tanpa melafazkan usalli, dia boleh elok aja. Kenapa lafaz usalli? Usalli ni untuk orang yang susah nak masuk. Orang awam. Orang yang susah nak masuk. Jadi kat sini kita dapat faham, untuk memudahkan hati kita tu, maka disunatkan dia panggil talaffuz, melafaz dengan lidah. Melafaz dengan lidah. Kenapa sunat lafaz dengan lidah? Kerana dalam fikiran kita ada macam-macam. Kan? Dalam fikiran kita ada macam-macam. Kita ni akhir zaman ni terlalu lalai dan tak dapat bagi tumpuan. Fikiran kita sentiasa fikir dunia. Banyak kerja, kelang kabut. Kadang-kadang kita terpaksa berhenti kejap kerja kita sebab nak solat. Berhenti kejap kerja sebab nak solat. Maknanya kerja fikir sejam, 2 jam, 3 jam kerja. Tak boleh ni, kena solat, berhenti. Setelah 3 jam kerja, duk fikir apa? Fikir kerja lah. Kemudian berhenti nak solat. Boleh ke agak-agak kosongkan hati, kosongkan fikiran, Allahu Akbar, terus masuk? Boleh ke? Sembang boleh lah. Kita memang tak boleh. Tak boleh. Sebab otak kita ni, fikiran kita memang 24 jam fikir dunia. Celek mata, pegang apa dulu? Garanti handphone dulu. Itu tak alam. Pandai. Tutup alam. Tapi ada orang mesej lah semalam tak sempat baca. Sebab tengok ada masa lagi nak sembahyang subuh. Lepas tu fikir apa dulu? Tak boleh, nak pergi kerja ni. Nak pergi kerja. Itulah kita fikir. Dunia aja kita fikir. Sehingga kan bila nak sembahyang, kita boleh jadi keliru. Sebab kita tak fikir pun pasal sembahyang. Kita tak fikir pun. Mengganggu konsentrasi kita dalam kerja kita. Kita tengah konsentrasi kerja, tiba nak kena sembahyang, kerja kita telah diganggu. Kerja kita telah diganggu. Oleh kerana itu susah untuk kita masuk niat. Memang susah. Orang dulu kenapa tak ada lafaz-lafaz macam ni? Beza orang dulu dengan orang sekarang. Orang dulu dalam hati dia, lepas je sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, katalah sembahyang subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, subuh ni,
Astagfirullahalazim. Lepas tu tahu tak apa dalam perasaan ni? Bila lah nak Zuhur ni? Allah, lambatnya Zuhur. Ya Allah, lambatnya Zuhur. Baru bagi salam 6.30 pagi. Bila lah nak Zuhur? Bila lah nak Zuhur? Bila lah nak Zuhur? Bila nak Zuhur? Relax dululah. Apa, makanlah dulu, sarapan. Tapi dalam hati dia, bila nak Zuhur? Dalam fikiran dia, bila lah nak Zuhur? Bila nak semayang balik? Nak semayang balik, ya Allah. Nak semayang balik lah, nak semayang balik. Nak semayang subuh tak boleh. Haram. Boleh lah semayang subuh pukul 8? Mana haram? Sebab yang dia dah semayang, bukan qada ni. Dia semayang, dah semayang pukul 6, nak semayang pukul 8. Sebab tak sabar, ya Allah, aku nak semayang. Tapi tak boleh, haram semayang. Semayang Zuhur, haram pukul 8. Habis macam mana ni, ya Allah, nak semayang ni, nak semayang. Lapar makan dulu. Tengah makan ni, bila lah nak semayang Zuhur ni, bila lah nak Zuhur, bila lah nak Zuhur, bila lah nak Zuhur. Tu orang dulu. Sampailah masuk Zuhur. Masuk Zuhur, agak-agak perlu ke dia? Usalli. Agak Allah, perlu ke? Dia niat lepas habis solat subuh, terus niat dah. Sentiasa niat hati dia. Tiba-tiba orang azan, sembahyang qabliyah, masuk dalam saf. Lepas nak sembahyang Zuhur, Allahu Akbar. Memanglah berapa jam tu? 8, 9, 10, 11, 12, 1. 6 jam lebih. Duk fikir bila nak sembahyang, bila nak sembahyang, bila nak sembahyang. Memang tak payah usalli. Kita ni Allah kena sembahyang pula. Baru je sembahyang. Itu kita. Ya, nak sembahyang isyak je lagi. Ya Allah, nak bang. Rasanya baru je sembahyang maghrib tadi. Tiba-tiba kita boleh ke sama martabat dengan orang yang 24 jam nak sembahyang? Pastinya beza. Kerana tu kita kena ingatkan diri kita. Usalli. Aku nak sembahyang. Aku nak sembahyang. Usalli tu aku nak sembahyang. Kalau orang Arab dengar dia marah. Kita sibuk engkau. Aku nak sembahyang, aku nak sembahyang. Aku pun nak sembahyang. Tak payah cakap kat orang lah. Maksudnya macam kita nak pergi apa? Nak pergi minta kerja tu kan? Nak pergi interview. Kan dia akan letak satu bilik dulu. Beratur sila duduk dulu kan. Jadi kita akan panggil. Biasa ada cermin, ada apa tempat tu. Kita pun tengok bila lah giliran aku ni. Seorang keluar. Gagal. Seorang keluar. Gagal. Seorang keluar. Nampak ada harapan. Giliran kita bila lah ni. Ramai nak pakai jawatan yang nak pakai satu. Yang datang 100 orang. Seorang keluar. Kita Allah nak kerja ni. Memang kerja dah 3 bulan tak ada kerja. Banyak tunggakan ni. Macam mana ni, macam mana? Aku mesti dapat. Orang lain boleh, takkan aku tak boleh? Aku mesti dapat. Dia pun tengok cermin. Betul kan? Aku mesti dapat. Aku mesti. Betul-betul. Tu dia buat apa tu? Dia cakap lah tu. Lafaz lah tu. Dalam masalah dunia, dia itu di tempat tu, dekat rumah dia dah berlatih semalam dah. Dia masuk, Assalamualaikum. Seorang-seorang dalam bilik, Assalamualaikum. Cara jalan supaya dapat kerja tu. Orang datang 100, nak pakai seorang. Dia berlatih awal-awal. Kemudian akhir sekali, aku mesti berjaya. Apa dia cakap tu? Seorang-seorang. Gila apa? Bukan. Nak bagi semangat, bagi menzahirkan hati dia. Mengeluarkan hati dia supaya dia semangat. Aku mesti boleh. Aku mesti boleh. Aku mesti boleh. Kan orang-orang sukan kan ada tu. Masih dia smash, fup, smash kan. Lepas tu masuk dapat mata dia. Apa tu? Dia menzahirkan hati dia. Sama, itu masalah dunia, masalah akhirat. Apa masalah nak zahir kan? Aku nak semayang. Macam nak masuk interview tadi lah. Malah ketika semayang kena lebih lagi. Nak interview tu dunia je. Ketika semayang lebih lagi. Aku nak jumpa Allah ni. Aku nak semayang, ya Allah. Aku nak semayang. Sebab apa? Aku dah fikir 8 jam dah fikir dunia. Aku takut-takut Allah Akbar fikir benda lain. Jadi Allah Akbar, aku nak semayang, aku nak semayang. Jadi bahasa Arab jadi usalli. Tu je. Usalli. Sebenarnya usalli tu aku nak semayang. Boleh ke? Bukan boleh, malah membantu kita. Sebab kita bukan macam orang dulu. Kita lepas satu semayang, kita rasa Allah, hilang satu beban. Tu kita rasa. Tak percaya tengoklah jari isyak tadi lepas semayang. Bagi salam yang kedua, beban bagi kita semayang tu. Sedangkan orang-orang terdahulu habis satu semayang, nak semayang lagi. Nak semayang tapi tak boleh, haram semayang sekali lagi. Nak semayang tak boleh, tunggu semayang fardu lah maksudnya ni, bukan yang sunat, yang fardu. Nak semayang, bila lah nak semayang, bila. Pop masuk maghrib. Takkanlah usalli fardal maghribi. Tak payah, Allahu Akbar. Aku dah berapa jam dah tunggu nak semayang maghrib. Berbeza dengan kita, habis je satu semayang, lepas satu bala. Boleh tak kita kata tu? Lepas satu, Allah, lega lah. Kenapa lega? Apa bukti lagi? Kita kalau nak keluar rumah, Zuhur pukul 1.15.
Kita dah siap, jom lah keluar, ajak orang rumah keluar, kata nak beli barang pukul 12. Biasalah orang perempuan make up punya lah lama. Sekali pukul 1. Kita kata apa? 1.15 ni Zuhur. Semayang kat rumah lah siap-siap. Nanti keluar susah. Itulah taraf kita. Nak semayang menyusahkan. Kita ni anggap semayang itu menyusahkan kita. Bila kita anggap semayang tu menyusahkan kita, sebab apa? Keluar pukul 1, baru masuk gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, gear 5, baru nak press je dah azan dah. Kena singgah masjid. Alang-alang semayang kat rumah lah siap-siap, mudah. Kalau kat luar susah. Tu kita anggap semayang tu menyusahkan. Padahal keluarlah pukul 1.15, berhentilah mana-mana masjid. Tak susah pun. Sepatutnya ada rasa macam tu. Tiba-tiba dalam keadaan teruknya kita macam tu, nak masuk semayang, yang fikir tak nak semayang, menyusahkan, semayang menyusahkan. Masuk saf, Allahu Akbar. Boleh masuk terus. Sembanglah. Kita bukan macam ulama-ulama terdahulu. Ma fi qalbi ghairullah. Dalam hati dia Allah, 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 Allah. Dalam hati kita apa benda lain. Tak percaya balik nanti tengoklah. Sampai masuk sampai rumah je, dah fikir lain dah. Tak ada Allah, Allah, Allah. Tiba-tiba nak tidur, bangun pagi esok nak pergi kerja, semayang subuh. Allah, sahaja aku punch card pula. Boleh jadi macam tu apa? Boleh. Sebab apa? Kita macam tu. Jadi bila macam tu, perlu tak bantuan? Perlulah bantuan. Antara bantuannya, macam mana kita nak kuatkan diri kita, nak menzahirkan keseronokan hati kita, nak keluarkan apa yang kat hati kita, iaitu aku nak semayang. Macam mana kita nak masuk interview tadi? Aku mesti boleh. Aku akan dapat kerja ni. Aku mesti boleh. Orang lain boleh, takkan aku tak boleh? Aku mesti boleh. Macam tu juga nak semayang. Aku nak semayang. Aku nak semayang ni. Aku nak semayang. Khusyuknya. Aku nak semayang. Aku nak semayang. Aku nak semayang. Maksudnya usolli lah. Saya saja dia buat banyak-banyak bagi nampak lebih dramatik. Maksudnya usolli tu aku nak semayang lah. Jadi ataupun mungkin tak dekat mulut. Mungkin dekat mana? Mungkin dekat hati je aku nak semayang tu. Boleh lah, bergantung pada kita lah. Kalau dah 20 tahun semayang, 30 tahun, takkan usolli lagi kot. Mungkin tak payah kot. Kita duduk, Allahu Akbar. Maksud Allahu Akbar tu ada usolli dalam bentuk tak ada suara. Dia panggil hadisun nafs, lintasan hati, bercakap dalam hati. Maksudnya sebenarnya usolli juga, cuma tak keluar je. Tak keluar kat tu. Sebab apa? Dah 30 tahun takkan usolli lagi kot. Kalau nak usolli lagi pun tetap sunat, jika ianya membantu. Dan biasanya kalau orang semayang 30 tahun, dia tak membantu dah. Sebab dia dah ada dah benda tu. Sebab dah lama buat, dah ada. Jadi masing-masing lah. Kata nak buat juga, tetap juga sunat, selagi ianya membantu. Tu usolli. Jadi sebenarnya lafaz-lafaz ni dia memang membantu hati. Lafaz ni, usolli ke apa, nawaitu dan sebagainya, lafaz ni dia membantu hati. Dia seolah-olah macam, biasa saya bagi contoh, dia macam echo. Macam mana sebut? Echo. Ataupun gema, ECHO. Itu adalah perkataan. Bila kita keluar kat mulut sesuatu perkara, akan ada dekat kita punya fikiran benda yang kita sebut tu, akan ada sebut kan. Saya rasa pernah saya sebut sebelum ni kat sini kan, semua orang yang ada dalam ni jangan fikir nombor 8. Semua duk fikir nombor 8 sekarang kan. Sebab apa? Macam tu lah. Aku nak semayang usolli, aku nak semayang apa? Semayang insya', fardu insya'. Okey, bila kata aku nak semayang fardu insya', dia ada macam echo, macam dalam gua kan. Woi, betul? Woi. Macam tu kan. Macam tu lah. Aku nak semayang, dia makin perlahan. So, slow. Dengan maksud aku nak semayang ni. Usolli, aku nak semayang. Akan ada beberapa lama gelombang aku semayang. Jadi senang je. Allah, masuk terus lepas usolli. Dia akan masuk terus sebab dia akan membantu. Ada orang tak bantu dah. Biasa semayang 30 tahun tak ada lah bantu-bantunya ni. Biasa semayang 10 tahun yang pertama tu memang perlulah. Tapi macam mana pun, jika walaupun 50 tahun sekalipun, dengan usolli memudahkan untuk niat, lintasan niat tu, usolli je. Usolli je, tak ada masalah. Kerana hukumnya adalah sunat, walaupun sebenarnya niat itu, niat yang sebenar adalah qasad, keinginan sesuatu yang tidak bersusun, tak ada rupa, tak ada suara, tak ada bunyi. Ada seorang ulama, Abul Hasan Ash-Shazili, dia ulama tasawuf. Dia mengatakan
dekat kita ada beberapa jenis zikir. Ada zikir lidah, ada zikir hati, macam-macam zikir ada. Jadi untuk zikir hati tu tak boleh sembang kata aku nak zikir hati. Jadi la ilaha illallah, la ini dalam hati ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia pun tak boleh. Tiba-tiba, bang nak teh bang, anak hilang dah la ilaha illallah tadi. Dia mana boleh buat macam tu? Dia bukan la ilaha, bukan. Itu caranya, bukan macam tu caranya. Maka dia mengajar cara-cara untuk mendapat zikir hati dengan maksud ketika deg 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 tu. Kalau dengar kan, deg deg la ilaha illallah. La. Cuba tak percaya. Dia ada. Jadi ada caranya. Caranya ulama tasawuf dah ajarlah. Pertama kena dekat lidah dulu. Dia tak boleh terus-terus hati. Tak boleh. Dia kena kat lidah. La ilaha illallah. 10,000, 20,000, 70,000. Lagi. Tengoklah khalifah tarikat dia kata apa. Lagi dia. Tak cukup lagi. Lagi 70,000. La ilaha. Dan mulut mesti bunyi. Lama. Mulut dia kata hati pun sama-sama berzikir. La ilaha illallah, la ilaha. Dia setakat 199 ketika tahlil tu, 100 tu tak edi. 100 tu pun bila lah nak habis ni. Bila nak baca doa. 70,000. Dia akan lama hati kita sama-sama bercakap, bukan bercakap. Ikut la ilaha illallah macam cakap dalam hati. Mulut pun sama. Dia follow. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut dengan hati. Lama lagi, teruskan lagi 70,000 lagi. Teruskan lagi. Lama. Mulut dah tak ada. Dekat hati je ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah ada. Dia sendiri pergi je. Lama lagi duduk apa orang kata, bela lagi benda tu, duduk asuh lagi dalam hati tu. Akhir sekali tak ada dah la ilaha illallah. Yang ada kefahaman zikrullah. Faham je. Kefahaman zikrullah dia panggil. Itulah yang dimaksudkan dengan hasbi rabbi jallallah tu, ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hati dia melainkan Allah. Macam mana? Allah. Macam tu ke? Berapa lama boleh buat? Cuba buatlah. Dia tak ada. Dia ada kefahaman zikrullah dia panggil. Jadi kefahaman zikrullah tu adalah tidak bersuara, tidak ada rupa, tidak bersusun, tidak ada bunyi. Sama macam niat tadi. Niat ada satu lintasan hati. Kerana itu juga kita disunatkan melafazkan niat. Jika dengan kita lafaz tu membantu hati. Jika dengan kita melafazkan niat tu dekat mulut, dekat lidah kita tak dapat bantu hati pun, maka tak sunat bagi dia. Tak sunat bagi. Kerana apa? Tak boleh bantu. Tujuannya nak bantu hati. Macam kita kata, kalau dia sembahyang ada aircon baru khusyuk. Tak ada aircon tak khusyuk. Jadi aircon tu sunat ada. Betul tak? Padahal aircon apa kena mengena dengan sembahyang. Jadi aircon tu sunat ada kerana bila ada aircon baru khusyuk. Contohlah macam tu. Macam itulah juga dengan dia usalli baru dapat. Jadi usalli tu jadi sunat. Jadi memasang aircon tu jadi sunat bagi dia. Yang orang ni aircon ke, kipas ke, tak ada aircon ke, tetap tak khusyuk juga. Tak sunat bagi dia pasang aircon. Fahamlah tu. Tak sunat bagi dia pasang aircon. Jadi sebab tu kat sini pasang aircon semua. Tak khusyuk lagi, tak tahulah. Habis dah, cukup. Dan cukuplah, masa pun dah cukup. Jadi kerana itulah pertama, jangan kita terpengaruh dengan ada orang-orang yang dia bukan kata tak nak buat. Kalau dia kata dia tak nak melafazkan dekat mulut, tak apa. Tapi dia kata tak boleh buat. Yang itu, jauhilah orang macam tu. Lepas tu dia kata aku tak buat. Kau nak buat kau punya pasal lah, bukan mulut aku. Macam tu okey. Tapi aku tak buat. Kenapa? Lebih boleh dapat dengan sendirinya. Boleh dapat terus. Macam mana? Belajarlah sendiri macam mana nak dapat. Tapi aku tak boleh lah. Aku kena cakap dengan mulut dia. Sahaja aku semayang, usalli kat mulut. Lepas tu Allah duk baca kat dalam kepala. Sahaja aku semayang tu, aku semayang baru boleh masuk. Tak apalah kalau kau boleh macam tu, kau punya pasal lah. Tapi aku tak buat macam tu. Macam tu baru okey. Dia panggil apa? Setuju untuk tidak bersetuju. Kan? Setuju untuk tidak bersetuju. Sama-sama setuju untuk tidak bersetuju. Yang tak naknya, dia setujulah dia tu sendiri. Dan dia tak setuju untuk orang. Aku tak setuju engkau macam tu. Tu yang tak nak tu. Sepatutnya, dia panggil setuju untuk tidak bersetuju. Kerana aku tak buat, tapi aku setuju. Walaupun kau buat tu aku tak setuju. Tapi aku setuju untuk sama-sama tidak bersetuju. Setuju untuk tidak bersetuju. Istilah dia panggil. Jadi bila macam tu, sepatutnya nak buat, tak nak buat sudah. Dia macam sapu ni dengan muka samalah. Ketika nak sapu lepas mayang tu, sunat buat dua benda. Satu dapat pahala. Angkat macam ni je dapat pahala satu dah. Lepas salam yang kedua. Yang kedua macam ni pun dapat satu. Sunat lagi macam ni
Sembut betul. Dapat. Itu adalah pendapat dhaif. Samalah. Oh, aku tak nak buat. Tak apalah tak nak buat. Tapi kenapa tak nak buat? Sebab aku tak setujulah dengan cara tu. Okey. Jadi aku nak buat. Kau nak buat tak apa. Namanya setuju untuk tidak bersetuju. Tu baru okey. Janganlah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kita sapuh muka kita sendiri. Bukan kita Assalamualaikum. Perah. Macam tu memang kena siku lah. Sepatutnya tak menjadi apa-apa. Patutnya. Sebab benda pertama, benda tu khilaf. Dan benda tu sangat kecil untuk dibahaskan, untuk digaduhkan. Benda tu terlalu kecil. Rugi. Dan ianya khilaf. Bila khilaf maksudnya tak akan selesai sampai kiamat. Tu nama khilaf. Kalau boleh selesai, tu bukan khilaf. Khilaf ni tak akan boleh selesai sampai kiamat. Sebab tu namanya khilaf. Kita pula nak selesaikan. Dengan cara macam mana? Dengan cara suruh orang ikut kita. Itu jadi problem tu. Bukan kata. Sedangkan kalau kita tengok melafazkan ni, okey, boleh tak seorang itu beriman? Dia kata aku beriman tapi tak nak asyhadu. Boleh tak? Jadi Islam tak? Tak jadi Islam. Tapi aku yakin Nabi Muhammad tu semua, Allah tu semua aku tahu. Aku dah kaji dah. Dia kafir lah maksudnya. Aku tak nak satu je, asyhadu, tak nak. Asyhadu Allah tu tak nak. Tapi aku tahu Allah Tuhan yang benar. Tetap tak jadi Islam juga. Mati tak boleh tanam kat perkuburan Islam. Jadi apa pentingnya keluar kat mulut? Penting tak? Dah penting pula. Dia mesti melafazkan 2 kalimah syahadah asyhadu tu 2 kali kena lafaz. Padahal kalau lafaz saja tak penting. Tak penting. Yang penting hati imannya. Tetap juga penting tak? Penting lah. Kalau tidak tak akan jadi Islam. Kau tak boleh tanam dekat perkuburan Islam nanti kalau kau tak asyhadu. Tapi aku cuma percaya dalam hati aku je. Aku cuma tak nak asyhadu. Aku tak nak lafaz. Aku tak nak lafaz. Tak boleh Islam. Maknanya lafaz pun penting juga. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Maksudnya tiada satu lafaz pun yang diucapkan melainkan ada dekatnya raqib atid duk tulis. Jadi setiap perkataan yang kita keluar ada nilai. Walaupun nilai itu asalnya tak ada, tapi sebab kita sebut perkara tu memudahkan kita untuk beribadah, dia jadi sunat aridi dia panggil. Sunat yang mendatang. InsyaAllah pada bulan depan kita akan masuk berkaitan dengan ni, jika sembahyang itu fardu ada 3 perkara qasad, ta'arud, ta'yin. Ta'yin, qasad, ta'arud, ta'yin. Usalli ada kat bawah ni lah. Kita akan bahas berkaitan dengan perkara ni. Dan macam mana kalau solat fardu, dia kena ada ta'arud. Ada solat yang sahaja aku sembahyang je. Ada kalau solat berwaktu, dia panggil solat berwaktu. Solat duha, boleh tak sahaja aku solat duha tak sebut waktu duha. Tu dia ada semua beberapa perincian kat bawah tu. Ta'yin boleh tak sembahyang subuh sahaja aku solat subuh. Dia jadi qabliyah subuh. Sahaja aku solat subuh jadi qabliyah. Dia kena ta'arud dia panggil. Qasad, ta'arud dan ta'yin. Tu nantilah bulan hadapan insya-Allah. Dan kita akan sambung kitab Kifayatul Muhtadi jap lagi pukul 10. Pukul 10 lebih kurang pukul 10. Di sinilah juga malam boleh sambung. Siapa nak sambung lagi dalam bab fiqh jugalah, kitab Kifayatul Muhtadi. Dan esok sama macam biasa. Esok hari Sabtu kan. Esok macam biasa pagi kuliah muslimat. Bukan untuk ni lah, untuk orang perempuan lah. Isteri tu kan, anak-anak suruh dia datang. Bicara berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah. Haid, nifas dan istihadah. Jadi kalau ada isteri ke, ada anak ke, suruh datanglah kalau free esok pukul berapa? 9.30. 9 pula. Pukul 9. Okey, pukul 9 datanglah. Datang, tak ada kitab pun tak apa, datang. Boleh kita tengoklah. Kalau dah datang, bila datang kali pertama tu, kalau suruh isteri ke anak perempuan ke datang, dia pun datang. Abang, semua yang ustaz ajar semua saya dah tahu dah. Okey, anda tidak dialu-alukan untuk bulan seterusnya. Tapi kalau ustaz cakap satu apa pun saya tak faham, maknanya something wrong tu. Kenapa tak mengaji daripada kecil? Jika macam tu lah. Esok pagi tu. Jadi kalau nak sambung sekejap lagi pun boleh pukul 10 ni. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.